Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita live di kawasan istirahat di UM, border di antara UM dan PPUM. Sekarang kita duduk di kantin. Kantin ni kosong. Masih belum ada penyewa lagi kawasan ni. Jadi nak ada sedikit menunggu, ada sedikit kerja yang perlu dibuat sebelum balik ke rumah. Okey. Lepas tu okey. Hari ni adalah hari yang agak sibuk juga untuk uruskan beberapa kerja, iaitu order di China. Alhamdulillah, insya-Allah ada kerja, masih ada kerja lagi. Masih ada order jam 1000 unit, tu 1000 unit. Adalah beberapa kerja yang boleh dibuat dan sedang dibuat, sedang dalam proses, tengah order sekarang ni, tapi tengah tunggu customer bank in duit untuk bayar kepada supplier. So pagi ni ini sajalah kerjanya. So hari Jumaat lepas, yang nak beritahu, hari Jumaat lepas ada dapatlah cerita daripada kawan-kawan yang menggunakan public transport macam teksi, metro, metro kat China, LRT dan MRT dekat KL. Dia kata ada sebuah teksi tu, adalah pakcik ni, dia tunggu customer yang untuk ambil teksi, dan dia beratur di kawasan situ hampir 3 jam. Teksi tiada penumpang. So kalau sesiapa yang tengok live ni atau boleh share live ni, boleh share kepada pakcik-pakcik yang brother-brother yang bawa teksi tu. Kalau sekiranya buat masa ni pelanggan kurang, apa kata buat part time dengan JNT kot, JNT dan pos laju. Satu parcel RM2, boleh lah. Daripada kalau berminat nak buat delivery, ramai sekarang ni orang mungkin kecil lah RM2 tu pada orang ni. Tapi itu adalah salah satu solution lah kot. Kalau tunggu orang 3 jam tak ada, lebih baik bagi buat delivery lah kot. Mungkin kalau yang boleh lah. Lepas tu bila tak buat list untuk bercakap, tak ada ni, susah sikit. So pagi ni masih berlangsung lagi. InsyaAllah petang ni dah nak close order untuk periuk, pen, non-stick. Hai Muhammad Nasur, selamat pagi. Assalamualaikum. Ni nak buat pembayaran pagi, petang, malam ni, insyaAllah. Jadi tak boleh masuk ni. Jadi boleh tengok barang sepatutnya dah sampai, tapi boleh tengok di Allahu Akbar, ditengok di online tracking. Barang sangkut dekat, barang masih ada di Shenzhen, tak bergerak balik ke Malaysia. Allahu Akbar. Dah lah barang nak raya, apa tu, barang customer nak raya. Tapi Alhamdulillah customer pun dia faham keadaan yang situasi sekarang ni. Keadaan sekarang adalah bila PKP ni
barang lambat sampai. So kita target sebenarnya hari Sabtu tu dah sampai, tapi bila tengok dekat online tracking tu barang tu masih berada di Shenzhen, tak gerak balik lagi selepas flight delay, flight cancel. Jadi memang sangat stres, agak stres juga. Kita dah janji dengan customer, sebab sebelum ni barang yang sampai pun ambil masa 5 hari je barang dah sampai. Jadi bila kita janji dengan customer 5 hari barang sampai, tapi tak sampai tak muncul ni, kira sangat kecewa lah. Apa yang kita janjikan dengan customer pun tak, customer pun nasib baik lah. Biar alhamdulillah customer pun faham. Okey. Dia kata dia pun tak kisah sekiranya barang tu sampai lepas raya. Tapi kalau sampai dalam sehari dua ni, sekiranya ada 2 barang tu, ada 2-3 customer dalam parcel tu, barang tu sampai kalau customer tu di lembah KL, kita akan hantar sendiri. Kita rempit je naik motor, lebih cepat sampai. Barang tak besar, slipper dan beg sahaja, dan slipper, beg, kasut. Jadi kita rempit sahaja. Mudah-mudahan okey. Boleh. Lepas tu ada order yang masih pending adalah baju budak, periuk, pen non-stick, iron pen. Dari sini, periuk dari sini alhamdulillah so far so good. Setakat 30 set periuk, alhamdulillah dah order. So masih tunggu kabel. Tinggal sekarang yang belum order sekarang ni adalah kabel iPhone 400 pieces untuk kita punya YouTuber tu dia buat gift code tak silap, untuk siapa yang new subscriber dia akan bagi free gift untuk followers dia yang baru. So dia ada beli 400 tu, masih harga dah dapat. So semua sekarang ni tinggal confirmation daripada dia nak packaging macam mana dengan bila nak ship. Tapi kalau ship by air pun paling tidak minggu pertama hari raya, mungkin hari raya ketiga sampailah kot di KL, di Cape Malaysia ni. So kita sekarang berada dekat di bahagian luar di Fakulti Perubatan kat UM. Biasa kita ada dekat law office. So pagi ni kita duduk dekat sini sebab tadi nak cepat balik. Bila teringatkan kerja yang belum siap, so kita nak siapkan kerja yang mana yang belum, yang ordernya. So yang ada satu supplier tu tengah check kat warehouse, barang ada cukup ke tidak untuk 1000 pieces. Dan selipar Adidas bukan dan tak ada dan, sorry. Selipar Adidas dalam 2000 pasang. So kalau ada yang berminat nak join order, ni tak bolehlah join satu pasang, 2 pasang, at least 300 jugalah, baru boleh dapat harga yang menarik. Terima kasih, insya-Allah, mudah-mudahan, amin. Okey, sambil-sambil aduh. Lepas tu okey, balik pada kita dah off handphone satu lagi. Aku nak kurangkan main handphone tu, tapi nak kena off sekejap, nak restart. Okey,
baru-baru ni ada perasan, ada tengok dekat Shopee lah. So orang Malaysia bila macam aku sendiri yang menjual, so orang akan buat perbandingan dengan Shopee. Okay, aku jual kasut, contoh, dia akan bandingkan dekat Shopee. Okay, Shopee harga sekian, aku harga sekian. Contoh bezanya mungkin beza RM5. So aku punya kita punya harga mahal RM5 dari Shopee. Dan dia tanya soalan seperti kenapa Tycoon punya mahal RM5 daripada Shopee. Okay, pertama sekali nak bagi tahu yang Shopee tu penjual dia kebanyakan adalah daripada China. Adalah beberapa penjual lagi yang jual penjual daripada Malaysia. Tetapi apa yang nak dikatakan kat sini, harga Shopee tu kalau dia dropship daripada China, kos penghantaran daripada China ke Malaysia adalah percuma. So sekarang ni aku tak boleh nampak benda tu. Aku baru minta partner aku yang berada di Zhejiang Jinhua untuk buka akaun di Shopee juga. So lepas ni hampa tunggu. Aku dah ada cikgu lah. Cikgu yang mengajar untuk menggunakan platform Shopee, and then aku ada bakal ada warehouse untuk Shopee sendiri di China. So maksudnya aku akan catat company yang aku sedia ada sekarang di China, and then dia akan buka akaun Shopee dan jadi penjual Shopee. So barang tu akan sampai estimate 2 minggu dan sampai terus kepada pembeli. So kita akan absorb shipping cost, sebab shipping cost daripada China ke Malaysia menggunakan Shopee punya platform sangat murah. Okay, so lepas ni boleh minta murah. So buat masa sini sekejap, dia tengah register. So ada beberapa term yang perlu dipenuhi. So untuk pagi ni harga untuk home decoration yang tengok 2-3 hari lepas tu, hari ni baru berkesempatan untuk edit. Baru berkesempatan untuk buka file, nak tengok balik harga, nak revise balik sikit harga tu. Ni lah macam yang cermin dinding yang ada corak-corak, yang ada design tu, console table, coffee table, and wall decoration, apa semua, lampu, macam-macam lah. So insyaAllah paling lewat hari ni lah insyaAllah. So harga tu tidak termasuk postage untuk balik ke Malaysia. So tapi kita akan bagi tahu awal kos penghantaran daripada China ke Malaysia menggunakan kapal laut mungkin ada penambahan sedikit, tapi apa yang kita display di dalam grup Telegram nanti file harga tu nanti kita akan share dekat Telegram. Harga, detail, gambar, so ukuran, saiz semua complete. So kita boleh estimate barang tu. Cumanya barang tu daripada China ke Malaysia, daripada EU terutamanya, lebih spesifik daripada EU. Daripada EU untuk ke Malaysia perlukan 3 minggu ke 4 minggu. Itu maksimum lah. Kalau daripada Guangzhou ni dekat sikit, Guangzhou 2 minggu 3 minggu dah sampai dah insyaAllah. So minta bersabar sekejap. Hari ni hari last. Nanti kita share gambar. So share gambar, share detail harga apa semua. Nanti boleh tengok, dan sekiranya nak berniaga balik pun no problem. So pastikan jangan mahal daripada yang ada dekat pasaran Malaysia lah, sebab coffee table, contoh macam coffee table dengan console table tu kat Malaysia ingat 400 lebih lah. So kita ada yang kita punya yang cantik, yang solid, macam dia punya color, gold color tu
harga range daripada 190 to 260 lah macam tu. Sebab dia akan datang satu kecil, satu besar. So kita akan jual combo macam tu lah. So tengok nanti tengok harga. Nanti kalau berkenan boleh Roger. So kita akan buat penghantaran terus daripada so barang ni akan melalui kontena daripada China terus ke warehouse di di Shah Alam, Padang Jawa. And then daripada Padang Jawa tu kita akan post menggunakan Ninja van ke tempat yang pembeli lah. Tapi kalau di Lembah Kelang kita ada transport kita sendiri untuk hantar. So jangan risau, insya-Allah once dah sampai nanti kita akan Roger, kita akan bagi tahu barang dah sampai ke apa ke 1 jam atau 2 jam sebelum penghantaran. Kita akan bagi tahu kat mana nak. Kita dah confirm dengan alamat. So alamat harap-harap jangan berubah di saat-saat akhir. Barang kita akan follow mengikut kita akan hantar mengikut alamat yang diberi. So tidak boleh berubah lah, mungkin macam tu lah. Tapi kalau bagi tahu awal, mungkin kita akan awal 1 hari sebelum barang sampai ke. Okey, lepas tu kalau yang di Lembah Kelang ni kita akan ada transport untuk hantar. So sebelum 1 jam atau 1 atau 2 jam sebelum kita bergerak hantar, kita akan bagi tahu untuk maklumkan barang ni kita akan hantar sekian-sekian. Semuanya harap jawablah telefon. Itu sajalah, sebab yalah takut mungkin sekarang ni ramai scammer. Orang takut kita kita punya transport pun dia fikir kita punya transport pun orang fikir scammer juga. So harap jangan macam tu lah. Lepas tu pergi untuk minggu ni yang sibuk ni itulah home decoration, order baju immigration. Lepas tu kasut, selipar, baju budak, and then bags. So itu saja untuk minggu ni. Walaupun tak banyak, tapi ada kerja boleh dibuat. So last call adalah periuk di sini. Periuk di sini tu 10 biji pula, 5 biji periuk. Tapi aku tak faham dia kira 10 pieces. Sebabnya sekali dia kira dengan penutup dengan, so jadi 10 pieces lah. So setakat ni itu je lah. So mungkin next week ataupun selepas raya kita akan mula buat order untuk Le Creuset dan stup, periuk stup. So kalau periuk stup ni dengan Le Creuset ni, kalau nak tengok periuk ni macam mana guna, macam mana apa fungsi dia, cuba tengok dalam Jimmy yang masak dekat UK tu. So dia banyak menggunakan periuk iron pan dengan Le Creuset. So siapa yang nak order, yang nak faham Le Creuset tu periuk fungsi, dan boleh tengok di AFC atau Food Network. Betul kalau kat Malaysia yang pakai periuk Le Creuset ni, yang betul-betul nampak hari tu adalah Rizalman, Chef Wan, dalam masakan baru-baru ni, dalam minggu ni. And then siapa lagi itulah. Tapi kalau iron pan tu iron pan dalam dia banyak pakai di dalam channel network, food channel network di Australia dan New Zealand. So ada channel situ, dia banyak masak di tepi pantai apa semua. Bila masak guna iron pan ni, dia
api besar, walaupun api besar tu dia sekata masak, dia punya panas tu dia pergi sekata. Jadi kalau buat dia masak ikan, dia masak daging di pantai, so daging tu memang akan masak, dia akan masak sekata. So tak perlu risau macam seperti pan non stick, api tak kena, kita sengit pun dia lari-lari apa semua. Itulah. So itu next week punya. Yang yang Iron Pan tu masih berlangsung ordernya. So yang next week punya order adalah Le Creuset dan Stoop. So ada pelbagai color, ada pelbagai design, ada bukan pelbagai lah maksud. Lebih daripada empat warna, merah, biru, kuning, tangerine, blue navy, orange, so red wine, periuk tu, so ada bujur apa semua. Yang paling besar saiz adalah 36. Dia punya saiz diameter dia 36 cm. 36 cm kalau tak salah, ayam 2 ekor boleh masuk tu. So itu saja pagi ni, benda yang nak kena cerita pagi ni. Alhamdulillah. So kira di akhir puasa, and then kita pun di pertengahan PKPB, banyak rezeki yang sampai, alhamdulillah. Walaupun bekerja daripada rumah, kadang-kadang bila difikir-fikirkan balik, rasa macam PKP ni satu benda yang satu perkara yang menyusahkan. Bila kita itu fikir secara negatif lah. Bila kita fikir secara positifnya, untuk aku sendiri, untuk personal sendiri ni, untuk aku diri sendiri, aku banyak berehat. Pertama sekali, aku banyak buat kerja yang tidak kalang kabut. Yang aku belajar dalam PKP ni, dalam ada COVID-19 ni, pertama sekali aku belajar tidak kelam kabut dalam banyak perkara. Aku banyak berehat kerja lah. Aku ada masa, aku boleh set masa, waktu ni aku buat apa, dan aku banyak berada dengan anak-anak di rumah dan isteri, anak dan isteri. Sebabnya kalau tidak, boleh tanya Zaini ni. So aku punya time adalah 10 hari berada di China, 2 hari aku berada di Malaysia, 10 hari, dan the next third day tu aku akan berada di hari yang ketiga tu, aku akan ada di airport untuk ke China. So yang satu lagi yang paling utama sekali adalah solat on time, dan phone berbunyi pun aku rasa macam tak apalah, dia cari aku, so dia tunggulah. Bila kita masa dulu, kalau kat China, phone bunyi memang kelang kabut lah, nak habiskan solat. So ada beberapa perkara yang aku belajar. Dari segi sudut positifnya, aku banyak masa dengan keluarga, aku banyak boleh setkan masa aku bekerja, aku boleh fikir, aku boleh source barang dengan kilang yang customer cari. So aku banyak idea aku ni nak keluarkan. So satu benda yang, satu perkara yang aku rasa okey, aku rasa benda yang positif untuk COVID-19 ni. Kita pun ialah kita tak tahu jangka hayat masa kita ni. Jadi macam mana nak cakap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita banyak masa tu boleh digunakan dengan positif. So aku banyak berfikir apa benda yang boleh aku buat semasa PKP. So aku banyak, dan dari situ aku suka kalau aku naik kereta, aku lebih suka dengar
Kalau kat Malaysia, kalau kat China, so aku akan totally, masa aku memang tertumpu pada China. Tapi bila dekat Malaysia, satu-satunya cara untuk aku improve aku punya Mandarin, aku akan tengok TV, aku akan tengok channel Mandarin, drama Mandarin, so dengar radio Mandarin. So aku ada masa untuk mentelaah buku. Memang buku tu sebenarnya jangan salah faham. Aku tidak pandai baca Mandarin. Aku hanya reti cakap. Aku hanya reti berbahasa Mandarin sahaja, bercakap sahaja, bertutur sahaja. Jadi aku boleh improve aku punya dialek, aku punya logat, aku punya memang aku ada banyak masa yang aku boleh isi dengan sebaik-baiknya. Macam pagi ni, setiap hari aku boleh hantar aku boleh hantar wife aku main kerja. So ada masa untuk fikirkan idea-idea baru. So macam sekarang ni, aku ada idea baru yang mana mungkin dekat Shopee. Okay, tengok kat Shopee. Ni sekarang ni kita tukar topik, pergi ke Shopee pula. Kat Shopee ada orang jual paper bag Adidas, Nike, Puma, Asics, Converse, apa semua bala tu kan. Kotak kasut, kotak selipar, barang-barang macam ni. Ada setengah pembeli, ada setengah penjual, dia beli selipar, dan dia untuk jual benda tu dia hanya beli selipar sahaja, sebab kilang ke supplier dia ke, dia tidak provide benda tu. So dia kena source pula benda tu. Dia kena source pula kotak dan paper bag. Sebenarnya kalau pergi beli kat China, contohlah, kalau beli kat China mungkin harga RM1, RM1.4, RM1.3, RM1.4. Kat Malaysia, kalau tengok dekat Shopee, paling rendah harga paper bag adalah RM3. So margin kat situ ada, kata-katalah tolak shipping apa semua, tinggal RM1. So satu hari orang akan beli, takkan orang nak beli satu paper bag RM1. Orang tak nak beli, orang akan beli 20, 30 untuk satu customer. Tapi kalau bayangkan, kalau boleh buat iklankan banyak tempat, platform untuk mungkin ada orang boleh pandai pada aku tak pandai, tapi aku hanya pandai berkata-kata, sebab aku nampak jalan dia. Aku nampak barang yang boleh diketengahkan. Macam mana cakap, untung RM1 tak apa, yang penting boleh jual satu hari boleh jual 1,000 keping paper bag. Iklan kat Facebook, iklan kat marketplace, iklan kat Mudah, iklan kat Shopee, iklan kat banyak tempat boleh iklan. Banyak tempat free iklan, free advertise. So benda ni benda yang sangat berguna. Untuk dapatkan supplier macam ni, satu saja syarat dia, kena pergi China, kena deal dengan China. Tak semestinya pergi dengan aku, orang lain pun boleh pergi dengan ni Zaini Rahim, dia pun biasa pergi China. So boleh pergi dengan dia. Ramai orang boleh Google lah, trip borong China, ramai orang buat. So boleh pergi dengan depa. Pastikan orang yang bawa tu pergi tempat yang betul, pergi tempat yang anda nak pergi, tempat yang hampa nak pergi. Bukanlah macam adalah beberapa kes orang tu pergi seminggu tu lah, duk hari-hari itulah duk pergi tempat handbag saja. Orang ni nak pergi cari baju budak. So dengan alasan memberi alasan kalau nak pergi baju budak tak ada orang nak bawa. So apa fungsinya hang jadi sebagai guide dekat China? Hang hanya fokus untuk beli barang hang saja. So itu salah lah. So boleh check dekat Facebook, trip ke Guangzhou. So nak cari barang murah, okey, sekejap, minta jasa baik. Siapa yang tengok live ni, mohon jasa baik,
untuk share, untuk like, kalau boleh komen sikit, sebab nak buat sesuatu juga yang atas video, atas live ni. Okay, so boleh jual macam Zaini baru-baru ni lah, sebelum PKP kita ada bincang dengan dia nak jual t-shirt lelaki yang bercollar, yang baju tu, yang mana baju tu harga dia harga sampai kat Malaysia RM3, sedangkan Bangla jual di Kenanga RM4.90. Kalau paling rendah tu pun kena ambil banyak. Kalau ambil normal sikit-sikit, dia akan bagi RM5.50. So di harga pasaran adalah sekitar RM10. Tapi kalau pergi China, boleh dapat baju tu harga RM3-4. Memang cukup lumayan lah. Boleh jual di pasar Kemboja. So beat dengan Kemboja, orang Kemboja tu sendiri. Boleh jual di Shopee. Okay, barang macam tu, barang yang tak ada brand, tapi beli dengan harga sekian-sekian, boleh free postage. Lepas tu ada jualan combo. So macam baru-baru ni ada lepas tu semalam ada dapat satu supplier ni mai Hulu Tengkok dia sendiri. Bukan Hulu Tengkok, maksudnya dia bagi offer lah, dia buat offer. Kalau hang ada orang nak beli, ada orang nak beli, dia cakap lah Mandarin lah. Dia kata kalau ada orang nak beli barang-barang budak, bagi tahu kat dia, aku bagi hang commission. So kita akan bagi best price pada customer, ada kawan-kawan kita yang nak mula berniaga. Sekarang ni berniaga di pasar malam, di pasar tani, semua tak boleh. So jadi platform dia hanya di online. Berniaga di Facebook, apa semua tu, di Shopee, jual baju barang-barang murah sahaja. Itu yang paling best sekali setakat ni. Itu yang paling best. So jual baju kemeja lelaki 3 helai RM20, 4 helai RM20 pun tak apa. Yang paling penting kita nak volume. Okey lah. Hai Zairi, hari ni adalah hari untuk nak bagi tahu Zairi, hari ni adalah hari Zairani. Okey, Zairi, hari ni adalah hari dalam kenangan kita kat Guangzhou pada minggu pertama bulan puasa tahun lepas di Guangzhou. Lepas tu bersama-sama dengan arwah Abang Imran pun dah tak ada dah. Dia meninggal pada awal tengahan PKP yang ketiga hari tu. Dia sesak nafas dan dia hembus nafas akhir pada subuh kot, tak silap. Okey, itulah nak tunjuk kata kekerapan pergi China tu. Bulan puasa tahun lepas pun aku ada kat China. So satu benda yang kita bukan buat benda main-main lah. Bukan nak cerita benda main-main. Benda yang ada peluang aku cuba sampaikan. Tapi sebabnya aku cuba sampaikan, sebab utama aku adalah aku tak boleh buat semua benda di dalam satu masa. Aku tak boleh, aku nak jual kasut, aku tak boleh nak jual beg. Sebab aku buat apa yang hampa tengok sekarang ni, yang berada di Facebook, aku post, memang tak ada. Memang bukan semua orang akan beli barang yang satu-satu. Orang akan beli hai Datin Zalina, macam harga tu comel, macam gini, supplier baru. Dia siap ada bagi file, ada 7 file. Nanti saya akan rangkumkan file tu dekat Telegram. So boleh tengok file tu, tengok dekat Telegram. Nanti join kat sana, boleh tengok harga dan detail size macam gini lah. Okay, apa yang aku post kat Facebook setakat ni, dalam yang mana tengok, yang betul-betul follow kat Facebook, katalah 10 orang, 2 orang je akan membeli.
tapi dia punya kuantiti membeli dia 50, 200. Okey lah kan. So jadi itu adalah salah satu platform untuk aku, sebab aku sendiri tidak pandai menjual dengan ayat manis-manis bla 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 bla. Awak datanglah, tak ada. Aku berjual dengan, kadang-kadang tu ayat aku lebih kepada menyindir orang. Sebab salah satu sebabnya aku berjual sebab macam tu, aku terasa, apa yang aku rasa adalah orang Melayu ni dianya ID tak boleh lah, nantilah bagi kita kaya lu kita. Aduh, janganlah situ Kak Ina. Nanti saya share lah sebuah sedikit. Abang Imran, abang sepupu saya, dia meninggal hari tu. Tahun lepas kita buat buka puasa dekat boleh, no problem. Tahun lepas kita buka puasa di masjid Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada hari ni, hari yang sama, pada tahun lepas, hari yang sama ni dia jatuh dalam minggu hari yang keempat puasa, kalau tak salah ingat. So jadi ni pun dah di hujung Ramadan. Itulah kenangan di Guangzhou 2018, buka puasa di Guangzhou 2019, 2018. 2017, 2016, boleh dikatakan setiap tahun bulan puasa yang kebelakang buka puasa semua dekat China. Ada rezeki orang buka puasa di Mekah, ada rezeki orang buka di Madinah, ada rezeki orang buka di Frankfurt, ada rezeki orang buka di Abu Dhabi. Rezeki kita tak sama. Jadi apa yang aku boleh katakan kat sini, walaupun kita rambut sama hitam, rezeki kita lain-lain. Okey. Jadi balik pada Shopee tu tadi, memang sangat banyaklah barang. Memang kat Shopee tu ramai je orang cari, bagi scan, cari gambar dekat Google, scan gambar dekat Shopee, boleh dapat barang. Ramai je. So aku pun menggunakan Shopee tu hanya sebagai guideline je lah. Kalau orang jual RM20, aku akan jual RM25. Orang jual RM30, kita jual RM40. Sebab apa? Bila orang akan, salah satu sebabnya orang jual murah tu rezeki dia, aku jual mahal tu rezeki aku. Dan kita kena percaya rezeki kita lah kan. Jadi InsyaAllah lepas ni kita akan proses untuk home decoration pula. Macam Datin Zalina ni, dia memang kaki shopping di China. Dia suka beli perabot, dia suka berjual perabot. Tapi untuk makluman, dia punya supplier dia bagi harga tak cun lagi. Ni kita lagi cun, comel ya. Ini kan Gebang Kari ya. Ada barang yang mahal, ada barang yang murah. Tapi beginilah, kalau duduk dekat kawasan bawah-bawah pokok ni, bawah-bawah pokok, semut lah, kerengga lah, itulah. So ada benda, okay, balik tadi yang aku boleh share. Tak semua benda yang aku boleh jual dan aku boleh kongsi. Macam paper bag Adidas, Nike tu, korang boleh buat. Aku nak tunjuk aku nak tunjuk pandai tu, aku tidak pandai. Tetapi pokok, dan aku kalau nak share 100% kat mana supplier dia, itu pun aku tak boleh nak buat. At least kena ada effort untuk nantilah lepas PKP nanti InsyaAllah doakan boleh pergi ke China, kenalkan supplier sikit-sikit.
cuba buat list dulu sebelum pergi China tu. Buat list 5 ke 10 item yang rasa boleh jual, boleh check di Shopee yang demand bagus. Lepas tu boleh lah tanya kawan-kawan yang biasa pergi China, boleh search tengok ada harga yang comel. Kat situ baru boleh hit and run di Shopee. Dan Shopee ni kalau tengok kepada bagusnya tak bagusnya Shopee ni adalah supplier di China pun dia pun memanglah dia ada kaki, dia supplier. Lepas tu pula dia pakai platform Shopee cross border. So dia ada staff yang menjaga jualan di situ. Kalau pergi kedai dia, kalau kita kenal dengan dia dengan skala yang baik, okey, no problem. Boleh. Sat gi kau. Tunggu sat. Lepas tu mana dia? Okey. Yang bab Shopee tadi tu. Dia pun kalau kita kenal baik dengan dia, amin, insya-Allah kita doakan yang bersama-sama. Benda yang baik ni kita doa sama-sama. Bukan ada rezeki, mudah-mudahan Izwan ni pun jaya juga insya-Allah. Okey. So kita tengok, kalau kita kenal baik dengan tokek, kita pergi jumpa tokek, minta harga murah, insya-Allah dia akan bagi. Dan harga murah tu sama juga dengan Shopee, yang harga yang mana Shopee dia tu jual, staff dia jual. So macam pagi ni close jam 1000 unit. Alhamdulillah. Benda yang paling seronok atas muka bumi ni, hai Amiruddin, hai Hazim, selamat pagi, Assalamualaikum. Kalau boleh share dekat grup live ni pun sangat baik. Alhamdulillah, sangat-sangat berterima kasih. Okey, nak beritahu macam pagi ni sekitar 20 minit ke 30 minit sebelum kita live tadi, jam 1000 unit. Lepas tu ada satu sauna punya barang 1000 unit. So kita tengok dekat Shopee dia, dekat online dia, harga dia bagi dekat online tu pun sangat merepek lah. Dia dah offer 15. Kalau tengok convert pada duit Malaysia, RM15.5. Terima kasih. Lepas tu pagi ni, sebenarnya malam tadi dah tengok dah sebenarnya tu dekat online dia tu. Tapi pagi ni bagi tahu kat dia, okey, sekarang ni aku nak harga RM14. RM14 mati. Aku last price RM14 mati. Hang bagi nombor akaun, aku bank in sekarang. Tak cakap banyak. Dengan serta-merta dia bagi nombor akaun, bagi nama company dia. So kita pun transfer siap. So jadi kat sini, kalau deal dengan China, cara dia macam tu. Tapi dengan China kat Malaysia aku tak tahu. Malah cakap cerita di kat China Malaysia ni, dia pusing main, kata tak boleh lah bos, bla 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 bla. Kita pun kena kencin. Tapi itu biar api lah. Itu hal dia lah. So ni nak cerita kita sendiri kalau pergi deal dekat China tu, dia kalau kita boleh deal secara genuine punya deal, aku nak 14 yuan, sekarang juga RM14, sekarang ni juga aku bagi bank in duit kat hang. Okey, dia takkan cakap banyak, sebab pertama sekali benda yang menyebabkan dia tak fikir panjang. Pertama sekali sekarang ni PKP, pertama sekali di China kedai tidak ada yang buka lagi secara proper, dan ada beberapa tempat tu masih tutup. Kalau buka pun dia hanya buka untuk masuk kedai dia, ambil stok dan tutup kedai semula, dan dia akan buat penghantaran menggunakan pos SF, Saifang, apa semua tu. Jadi itu adalah satu kelebihan pada waktu sekarang kan. Lepas tu yang satu lagi tu dia tengah check harga pun dah bagi mati dah,
kita dah minta dia harga memang cun gila punya. Daripada 18 dah turun sampai 10. Hai Mat, mana meh? Alhamdulillah, terima kasih. Daripada 18 dah reduce. Ada sampai satu harga. Lepas tu sekarang ni okey, dia dah bagi harga, di nombor akaun dah bagi. Cuma sekarang ni dia minta masa tempoh sikit sebab dia nak tengok barang tu di warehouse. So, dan packaging ada berapa kotak sekian untuk bagi tahu. Dia akan bagi, bila kita deal dengan China ni, dia akan bagi tahu jumlah kotak berapa saiz apa semua, penghantaran berapa hari. InsyaAllah, amin insyaAllah. Doakan yang terbaik di bulan Ramadan ni. Nanti Mak Well ni dia toke di Kelantan, menjual pakaian dan kasut di sana. Kau mana be? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas tu sekarang ni apa lagi? Yang belum settle adalah kabel iPhone yang aku sendiri pun aku tak berani nak kata original, tapi mengikut daripada pembekal dia kata original. So untuk saya buat masa sekarang ni berada di Universiti Malaya, di Fakulti Perubatan. Tapi kalau saya duduk di Ceras. So sekarang ni gila. Sekarang ni masih tunggu barang sampai kat untuk bawa balik. Tunggu dulu. So kalau dapat deal dengan China ni, pastikan kita serius dan betul-betul serius. Pertama serius, kedua betul-betul serius, yang ketiga ni adalah 1 dan 2. So benda itu walau yalah, bila dah kita ni bukanlah terlalu lama, kita ni bermula main Cina start pada tahun 2008 dan alhamdulillah sampai hari ini. Dan statistik tu tidaklah sentiasa di atas, ada hari turun, ada hari naik, ada hari turun, ada hari naik. Lepas PKP ni siapa pula? InsyaAllah boleh datang kat kedai Abaan. Nanti banyak Ahmad Albab ni ada berapa akaun sebenarnya. InsyaAllah ada beberapa barang yang memang boleh diketengahkan sebenarnya lagi ni. Banyak benda lagi. Contoh macam bukan Avon, Tupperware. Dijual chopper tu untuk grind bawang bagi hancur apa semua tu kan. Kat China pun ada jual benda tu juga, tapi dia saiz dia lebih kurang saiz besen besar macam ni. Just press je, dia akan macam ada spring. So setakat nak grind daging yang berat dia 300 gram one shot. So insyaAllah boleh. Memang tajam. Barang tu pun harga baru berapa? RM10. Dan boleh jual mungkin 30-40 sebab dekat Tupperware chopper yang kecil sebesar macam ni pun dijual pada harga RM70, RM80. Bayangkan. So Bak Hafi tu, aku pun tak tahu sebut nama hang macam mana. Ini adalah Bak Hafi ni toke nasi kalut Citra Mai, yang ada branch di dekat section 7, section 13, and yang paling latest di Jalan Ampang sebelah Great Eastern. Ini toke besar ni.
siapa nak ngorak dia boleh. Dia cukup kaya masa ni. Siapa nak ngorak dia boleh. Pastikan janda yang tak ada anak, dia okey, dia on ya. Okey. Mungkin dia agak aku harap hang tak boring lah duduk kampung 2-3 bulan ni. So macam aku duduk di KL, alhamdulillah sihat, segar bugar. Kalau duduk kampung mau kaki naik atas ni, kalau macam sekarang ni, apa lagi ya? So banyak barang yang memang boleh pergi lah, memang boleh pi lah orang kata. Kalau orang Kedah kata memang boleh pi jauh lah. Sebab aku ada kenal, dan aku sendiri aku ada beberapa kenalan di Zhejiang Jinhua yang dia ada banyak stok lot jual mak, macam kat kedai mamak kan, ada jual mak teh tarik lah, mak macam iklan TV yang mak Milo semua tu kan, yang plain mak macam tu, harga dapat RM1, 9 kupang, 8 kupang. So kalau kat Malaysia pun kebanyakan printing company mencari benda ni, dan barang ni dijual di printing company pun ingat RM3, RM3.50 ke atas, tidak ada yang ke bawah. Itu pun kuantiti mesti ambil 200, 300. So ini ada souvenir dan free gift untuk corporate company kan, bagi pada staff, bagi pada customer. Banyak barang yang boleh diketengahkan. Cumanya kita tak boleh dengar cerita orang pergi China barang semua mahal. Pergi China barang ni sama je macam kat Shopee. Pergi China barang dia semua tak kualiti. Share aku nak bagi tahu kat hang kalau pakai telefon lah, Huawei made in China, okay? Xiaomi made in China, iPhone pun made in China. Cuba tengok kat belakang dia. Tengok belakang. Design by Apple in California, assembled in China. So tak payah nak buat apa nama statement yang tak berapa cerdik. Kalau orang kampung aku kata bodoh piang. So kita punya Proton X70 pun JV dengan China. So, jadi tu jangan buat expectation yang pelik-pelik sangat. Jadi kena ke China dulu, belajar hai tu belajar tengok. Tapi itulah, mungkin sekarang ni memang tak boleh pergi China lah sebab PKPB kan, duduk kat Malaysia saja. Selepas ni lah ada rezeki, ada masa, boleh pergi tengok barang kat China. So ada tempat stock lot yang menjual mak, ada menjual cutleries, sudu yang harga sekupang, 2 kupang, pinggan mungkin kita akan curious sikit lah, sebab orang kata pakai pinggan yang diperbuat daripada tulang babi. So kita pun tak tahu, tapi kita boleh tanya dengan dia. Dan pinggan yang dibuat tulang babi ni, beza dia adalah pinggan yang sangat ringan. So barang-barang plastik pun banyak kat sana, sebab sos kepada Mr. DIY, kedai RM2, so Eco, semua barang made in China. So jangan buat andaian yang pelik-pelik. So kalau ada masa, ada rezeki lebih, kalau nak berniaga boleh pergi ke China, tengok macam mana. So baru-baru ni aku pun ada beli baju kurta untuk anak aku. Beli di online hari-hari memang hantar, cek dalam wifi apa semua. Balik rumah dah cek apa semua siap. Dia made in China. So benda ni aku dah tahu pada tahun 2000. Ingat
2016 lah, lewat 2015. Selepas raya dapat tahu baju Melayu Alain Delon yang dijual pada harga 200 lebih tu memang buat kat China. Baju tu kos dia mahal sikit sebab kain dia agak bagus. Dia punya kain Korea pun Korea, tapi Korea pun buat kain kat China. Tapi dia punya standard Korea. So kain baju tu sepasang kos lebih kurang dalam RM30. Dijual harga 200 lebih. Jekyll, baju Melayu Aaron Aziz ke, Zizan Razak ke, baju tu di kos lebih kurang dalam RM18. Sebab aku jumpa sendiri dengan kilangnya, dan aku hantar gambar tu pada Zizan. Pada tahun 2018 aku ada satu kerja dengan Zizan Razak. Aku hantar gambar baju Zizan Razak tu, dan Zizan Razak pun terkejut. Sampai ya. Dalam grup WhatsApp tu ada Zizan Razak, ada saya Haji Sam, manager saya Haji Sam, musuh partner Zizan, dan ada seorang lagi hamba Allah daripada Dubai yang terlibat dalam projek tu. Dia pun terkejut yang baju tu, dia walaupun dia jadi duta ke apa ke, buta ke kuda ke, baju tu daripada China dengan harga Azmi Arif. Assalamualaikum warahmatullahi. Baju tu memang buat kat China. Mana-mana company yang untuk menjimatkan kos. Azmi Arif Kejap, Azmi ni yang mana satu Cuba tolong refresh sikit. Azmi ni yang mana satu sebab banyak sangat Azmi ni. Ada Azmi yang kerja dekat offshore, ada Azmi yang kerja dekat hotel, ada Azmi kerja dekat Dubai, ada Azmi lagi seorang tu toke printing. So tolong refresh sikit yang mana satu Azmi. Lama tak dengar cerita. Ada selalu je, biasanya adalah 3-4 hari sekali ada buat live, ada cakap pasal peluang-peluang bisnes dekat China. Adalah share, ada benda-benda yang kita share, yang boleh share kita share. So setakat ni itulah peluang dan ruang yang ada dekat China tu besar. Cumanya kena explore sikit, kena ambil masa, ambil tenaga sikit untuk pergi dan tengok apa peluang yang boleh bawa masuk. Macam tadi tu cerita pasal paper bag Adidas, Nike yang branded apa semua tu kan. So benda ni boleh diketengahkan lagi walaupun ada seller, tapi seller yang sedia ada ni dia orang jual dengan harga RM3, RM4 ke atas lah. Tapi kalau boleh jual bawah pada RM3 tu dah cun. Sebab biasanya orang membeli paper bag benda-benda macam ni, orang akan beli 20-30. So satu customer beli 20-30 dah cukup baik. Kalau satu hari ada 20 orang beli, bayangkan kalau 10 dah 600, 20 dah 1200, dah 1200. Satu hari punya keuntungan, satulah katalah RM100, satu hari sudah ada 1200. Siapa mau bagi monthly highlight Ford Ranger dah lepas, tambah lagi 500, tambah lagi 300, 1,500 dah settle satu hari punya sale. So besok lain punya cerita. So begitulah peluang dan ruang yang ada dekat China ni. Cumanya kena explore, gunakan Google, gunakan WeChat. So join group WeChat ke kalau ada. Memang awesome lah sebenarnya. Memang awesome. Sambil sebab ni tak connect lagi ni. Okay. So apa lagi barang jual kat China. So sambil-sambil tu kita berharap dan mendoakan COVID ni, macam WHO pun kata, dia cakap, dia ada close statement yang mana
COVID ni tidak akan hilang daripada muka bumi. So, jadi kita mendoakan kita cepat recover, kat Malaysia cepat recover dan kita boleh keluar negara seperti biasa, dan kita boleh ke China lagi, dan kita boleh tunjuk tempat-tempat yang boleh kawan-kawan kita berniaga. Tak semestinya berniaga skala besar, berniaga skala kecil pun okey. Macam sekarang ni di China tu sedia maklum, pos laju, okey, bukan pos laju, plastik pos laju tu adalah salah satu benda yang memain peranan juga. Sebab bila kita pakai pos laju, kalau pos laju plastik pun, kita pun memang kena beli juga dengan pos laju, walaupun harga 2 kupang, 3 kupang. Faham tak 2 kupang 3 kupang ni? Sekejap 20 sen 30 sen setiap keping. Tapi kalau boleh buat logo sendiri di plastik pos laju tu, brand sendiri, itu membuatkan itu akan menjadikan salah satu platform untuk marketing, free marketing. Kita hantar pergi Johor, pergi pos laju, semua akan tengok, ish, dahsyat mamak ni, penjual ni, dia ada seller ni, dia boleh buat plastik sendiri, kat mana dia buat sendiri, kat mana dia buat, mesti orang kata tanya. So benda ni boleh jadikan satu servis, boleh jadikan satu bisnes yang tempoh buat plastik tu perlukan, kalau tak salah pernah pergi kilang dia di Guangzhou juga, tapi boleh tahan lah, jauh dia, naik train pun sejam jugalah. Di Guangzhou, plastik untuk 10,000 pieces dia boleh siap dalam tempoh 4 hari ke 5 hari. So penghantaran balik ke Malaysia perlukan 10 ke 13 hari. So lebih kurang dalam 18 ke 20 hari lah untuk barang akan dapat sampai ke tangan customer. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi peluang tu boleh. Orang yang buat bisnes online ni mesti dia nak. Sebab itu adalah salah satu platform dia promote dia punya bisnes. Contoh macam Tycoon kan. Kalau Tycoon buat plastik Tycoon, so Tycoon ni buat apa? Mesti orang akan Google kat Facebook pula. Orang akan guna Facebook, cari Tycoon ni siapa, buat apa, sampai ada plastik postage sendiri. Orang akan Google. So orang akan bertanya-tanya benda tu. Jadi kalau hampa buat benda macam ni, InsyaAllah di masa akan datang, InsyaAllah mungkin lepas ni boleh lah pergi. Abang Nas, steady Abang Nas. Okay, jadi benda tu boleh jadi servis. Assalamualaikum bang, sihat bang lama tak jumpa abang kita. Ini Taiko ni. Say hello sikit bang. Okay, benda ni plastik tu boleh jadi bisnes. Tapi orang masih berfikir macam mana cakap, suka buat bisnes, suka buat benda yang orang suka ikut. So contoh macam orang jual face mask, kita pun nak jual face mask. Orang jual kasut, kita pun nak jual kasut. Orang jual selipar, kita nak jual selipar. Sedangkan kita jual selipar tu pun kita ambil dengan orang yang terpati. So itu buat satu benda yang yalah, mungkin akan fikir kata yalah buat kecil-kecil. Bukan, kalau nak buat kena buat skala sungguh-sungguh, skala all out.
bila buat all out, dia akan dapat supplier yang betul. Orang akan recommendkan supplier yang trusted, yang supplier yang boleh bagi harga murah, macam baru-baru ni, macam yang sedang berlangsung sekarang ni adalah order slipper 2,000, 3,000, dan customer pun bukan calang-calang daripada Thailand. Ada yang masa sekarang ni slipper brand yang berjenama sukan ni, Adidas, Nike, Puma apa semua ni, Thailand sangat-sangat menjaga. Dia sangat-sangat jaga barang fake ni, barang tiruan. Tapi kalau dekat China, dia buat tiruan juga, tetapi tiruan dia tu, dia tiru 110%. Dia bukan tiru yang kecil-kecil, dia tiru yang 110%. Jadi bila jual, si pembeli tu tidak akan rasa macam terlalu ralat untuk dengan nilai sekian-sekian. Contoh macam slipper Adidas, kalau pergi tengok di butik Adidas, JD Sport, Sport Direct, Al Ihsan, dan banyak-banyak lagi lah. Okay? Di Al Ihsan, slipper harga bermula daripada 139, JD Sport harga bermula 160, Sport Direct semula harga 100 lebih juga. Slipper, okay? Slipper sport.com bermula dengan harga 100 lebih, tapi JD tu paling mahal sofa ni. Setakat ni JD Sport JD 1617 tak lari untuk satu slipper. Tapi kalau beli dekat customer yang kat Thailand ni, dia jual 120 termasuk pos. So satu benda yang barang yang sama, kualiti yang sama, malahan ada penambahbaikan dari segi kualiti apa semua tu. Sebab tu cakap kalau dia kopi 110%, membuatkan orang nak beli tak ada rasa ralat. Harga modal kalau cerita mesti terkejutnya. Mesti terkejut. Tapi orang yang mana membeli ni, majoriti orang yang memang player slipper. Sebab tu ada setengah kita bagi ada kawan-kawan suggest, aku ni ingat aku nak start berniaga kasut lah. So ada orang kawan yang dengar tu pula adalah kawan yang makan gaji, kawan yang tak ada fikiran positif, kawan yang dalam kehidupan dia adalah kawan yang negatif semua. Jadi dia akan bagi tahu, kata tak payahlah berniaga kasut tu, banyak saiz lah, banyak design lah. Halo kawan, nak bagi tahu hang, Bata sukses jual kasut sebab dia boleh layan kerenah orang. Kita nak berniaga ni, pertama sekali you can solve other problem. Cakap orang putih tu, nak cakap Urdu pun boleh lah. Boleh cakap Urdu. Kan aku cakap Hindustan kan, payah pula hamba so, jadi kat sini bila kita boleh jual barang yang menyelesaikan masalah orang, boleh menyelesaikan kehendak orang, minat orang akan cari kita dengan mudah. Harga jatuh nombor 2 kan, jatuh nombor 2, nombor 3 lah. So yang pertama harga, yang keduanya sikap kita dengan pembeli. So kita kena layan dia seperti mana kita nak beli kat kedai. Kalau kita pergi Al Ihsan sendiri, orang tanya, abang nak beli kasut mana? So, kita kena tengok orang di butik layan kita macam mana. So kita boleh implementkan barang perkara tu dalam kita punya konsep. Sebab tu cakap, kalau kata macam mana cakap so ada, betul lah kata kalau orang beli slipper, balik pada slipper tadi tu, harga main peranan juga, kualiti main peranan, layanan main peranan,
minat orang tu mempengaruhi. Kita kena tahu minat orang dulu. Kita jangan jual barang kita minat. Macam aku selalu post kat Facebook tu, apa yang aku dah ada dapat itu bukan minat aku, tapi apa yang aku post tu adalah yang datang daripada kilang bagi kat aku macam tu. So aku post kat situ, aku dapat commission daripada kilang, so aku jual harga sekian. Jadi kat sini dalam yang mana yang aku post tu, InsyaAllah ada orang akan beli. Tak 10 orang, 2 orang akan beli. So okey lah tu. So kita akan jadi kenal, orang dikenal, kita akan dikenali, orang akan kenal. Lepas tu kita akan dipercayai. So bila sampai satu tahap, bila kita dipercayai tu, gunakan kepercayaan tu sebaik-baik mungkin. Kita janganlah sampai satu tahap bila orang dah percaya, orang bayar kita beli selipar RM50, kita lipat RM50. Bang, RM50 tak boleh kaya. RM50,000 pun tak boleh kaya lagi. RM500,000 pun tak boleh kaya lagi kalau nak lipat orang. Sebab kalau RM500,000, kes dia kes lain. Mungkin kita akan jadi orang yang mati tak nak kubur. Itu yang cerita dia. Kes saya sekarang. Okay. Balik pada selipar tadi. Setakat ni ada customer daripada Thailand, daripada Bangkok, ada daripada Hat Yai, daripada seluruh sekitar Malaysia ni yang beli selipar sekecil-kecil. Order adalah 800 pasang. Yang baru lepas dia beli 800 pasang untuk bulan puasa. Untuk bulan puasa dia berjual. Dia ambil masa untuk habis 800 pasang ni, kalau tak salah ni kalau tak salah, kalau salah minta maaf, tapi seingat-ingat aku lah, dia ambil masa dalam masa 6 hari 800 pasang habis. Sebab dia dah ada, sebab tu cakap tadi kita kena ada teknik. Kita kena bina kepercayaan dulu. Bila kita ada kepercayaan, sekejap je kita jual barang kita tu, orang akan percaya kita. Orang membeli bukan kerana barang, orang membeli kerana orang percaya kat kita dengan yang dijual barang tu. Akak tu memang terror lah, memang aku tabik lah. Dan dia pun kata sekiranya Malaysia dah habis PKP, aku dijemput untuk datang ke Thailand. So untuk tengok kedai dia. Hebat. Ini bukan kali pertama aku jumpa orang macam ni. Ada beberapa orang lain lagi. So siapa yang tengok video, siapa yang tengok live ni, boleh tak minta jasa baik, kalau boleh share pada group atau mana-mana, share dekat wall sendiri ke, share dekat group lain ke. So minta jasa baik kalau boleh share. So kita pun dah tak lama, tadi dah hampir sejam lebih dah rasa ni, 9 lebih. Ini pun dah 10 lebih dah. Sebab tunggu panggilan tak kunjung tiba lagi. So nak bagi tahu yang sekarang ni tengah berlangsung order adalah iron pan. Dia satu set ada 3 pieces. Lepas tu dia periuk dari sini, satu set ada 5 pieces. Harga comel insya-Allah. Lepas tu baju, t-shirt stock lot daripada kilang, yang mana kilang tu bagi tahu itu untuk t-shirt tu untuk outlet, butik untuk outlet. So brand Superdry. So baju tu ada lebih kurang 1,500 lay lagi. Lepas tu baju Fila ada sikit dalam 300-400 lay. So selipar masih boleh order lagi. So hari ni adalah hari yang hari yang masih boleh order lagi, sebab kalau ikut 20 hari bulan dah nak close order. So kita boleh tengoklah. Aku pun masih serabut sebab kalau hantar pakai kapal laut kita okey. Bila hantar pengguna kapal terbang ni,
walaupun dia cepat dari segi penghantaran dan masa itu, tapi bila sampai Malaysia dia memang ke laut. So itu yang menyebabkan rasa kurang senang. Jadi stres. Kita sangat stres. Yalah, sebab kita janji dengan orang barang akan sampai dalam masa 6 hari kan. So next order adalah home decoration, and then dengan periuk Le Creuset dan stew. Itu je lah. So rasanya kita stop setakat ni je lah dulu. Mungkin nak balas mesej dekat WhatsApp dengan WeChat sekarang ni, sebab nak tunggu respon daripada tadi. Pasal pukul 9 tadi kita tunggu respon daripada warehouse untuk beritahu barang ada berapa banyak mana. So sekian, terima kasih. Selamat pagi. Kalau yang sedang bekerja, boleh selamat bekerja, sebab kita pun di minggu-minggu akhir untuk puasa kan. So kita raya 24. So lebih kurang hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay, so ada 5 hari lagi, Alhamdulillah. And then so siapa yang order barang tu, kalau tolong respon. Cerita dia tolong respon. Kalau saya WhatsApp tolong respon. Kalau dah bank in duit pun tolong respon dulu, bagi screenshot, call ke, kalau tak call pun WhatsApp ke. Nanti ada masa saya tak sibuk, masa aku tak sibuk, aku akan reply balik secepat yang mungkin, insya-Allah. Sebab kerja sebagai seorang office boy ni dia memang agak kalut sikit. Semua benda dia kena uruskan. Itu je lah. Selamat pagi. Okay, selamat pagi dan selamat berpuasa. Bye bye. Assalamualaikum semua.